Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang berbahagia, Tuan Fariduddin, Encik Jefri, Encik Pakar, Puan Hasnia, dan tulisan daripada SQ yang turut bersama dengan kita pada pagi ini. Sempena kita menyambut ulang tahun yang ke-50 bagi Februari Persembahan, dan kebetulan sambutan kita adakan hari ini pada hari Jumaat dulu segala hari. Mudah-mudahan kita berharap apa yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Fariduddin akan lebih tak dengar orang tak mau bersihat ni, semua tak boleh keluar. Mudah-mudahan apa yang bakal disampaikan oleh Tuan Fariduddin kepada kita pada pagi ini insya-Allah menjadi satu iktibar, akan menjadi suatu kata semangat untuk kita meneruskan perjuangan di dalam servis yang kita berikan pada hari ini. Dan terlebih dahulu rasanya apabila kita menyambut ulang tahun yang ke-50, sudah tentu di sebalik tabir kejayaan sehingga kita mencecah usia 50 bagi Faber Group Berhad, ada pejuang-pejuang yang mengorak langkah daripada awal sehingga kita generasi yang pada hari ini untuk meneruskan perjuangan tersebut. Dan insya-Allah apa yang bakal disampaikan oleh Tuan Fariduddin nanti akan mengorak semangat kita bagi kita mewariskan perjuangan ini kepada generasi yang akan datang. Dan itulah harapan kita, dan itulah yang saya rasa Faber Group harapkan, sumbangan demi sumbangan daripada kita demi untuk memastikan Faber Group terus berdiri di bumi Malaysia dan juga di bumi-bumi luar daripada Malaysia, insya-Allah. Jadi dengan itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Fariduddin bagi menyampaikan ucapan sempena 50 tahun Faber Group Berhad. Dengan segala hormatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dia bila MC buka macam tu kan, pressure tu rasa lain macam pula. Rasa macam pergi sembahyang Jumaat, orang tengah pegang yang ni, suruh kita pergi depan naik mimbar bagi ceramah sembahyang Jumaat. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Pertama kali terima kasih di atas sambutan ini. Minta maaf lah, saya sebenarnya kurang gemar berdiri di rostrum. Okay, walaupun Encik Zul dengan RO Perak dah sediakan rostrum. Sebab kalau saya di rostrum tu paling lama pun saya boleh cakap 7 minit. Lepas tu lenguh. Kalau saya duduk ni boleh lama sikit kan. Jadi bolehlah saya, dan mic saya dah pegang kan, sudah sip lah kan. Saya pegang lah. Timing pun sampai Encik Zul kata selagi orang tak azam dia duduk sini sembahyang Jumaat. So sampai ke sembahyang Jumaat lah kita. Pas satu tadi pagi tadi Ustaz dah cakap, jadi saya pula satukan sembahyang Jumaat. Kita dengar khutbah Jumaat lah, nasib lah korang. Okey, pertama kali sebelum saya pergi kepada 50 tahun Faber ni, saya nak ambil kesempatan ni lah. Pertamanya buat beberapa pengumuman terbaru lah bagi yang tak tahu. Okey, pengumuman pertama ialah Datuk Zainal, kita punya chairman FMS dulu telah pun pencet. Okey, pokok kuasa bulan 5 yang lepas, bulan lepas, dan tempat beliau telah diambil alih oleh Dr. Simon Elias Saimi, Dr. Saimi lah, chairman baru FMS. Dr. Saimi pencet dah lama dah, tahun 2001 atau 2002 lepas, dan dia last post dia adalah sebagai pengarah kesihatan negeri Sabah. Okay, so masa FMS mula-mula ambil alih dulu, dia was there lah. Okay, dia adalah antara orang yang pioneer yang tengok kontrak ni follow through macam-macam tu lah. Dan kebanyakan pengarah-pengarah hospital, pengarah negeri ni dulu adalah staff dia dulu lah, junior-junior dulu. Saya bawa dia jumpa Haji Tauran dengan Khairul Azmi. First thing dia jumpa, dia tengok Dr. Saimi tu, kata yang pertama keluar dari mulut dia orang ialah bos. So baguslah, saya kata okey. Okay, Mohit sudah panggil dia ni bos, selamatlah kita, insyaAllah.
Okay, so itu dia, that was the first announcement lah. Dr. Saimi ni dia lebih, keinginan dia nak tahu tu lebih tinggi sebab baru kan, dan dia telah pun actually call atau SMS Cik Zul sendiri. He sits on the board of accreditation MSQH. Okay, so MSQH ni di panel lah, di panel tuan MSQH ni, dan dia juga adalah dengan PPUM, serta kalau ada twinning universiti dengan foreigner, dia tengok akademik dia sesuai ke tidak sesuai untuk dia buat twinning program lah. So salah satu projek dia lah Royal College of Surgeon kat belakang ni. Kebetulan dia datang sini 29 bulan, dia kata Cik Zul dia nak datang sini, nak jumpa pengarah negeri, nak jumpa pengarah Hospital Ipoh. So it's a good sign for all of us lah. Okay, sekurang-kurangnya feedback yang diberikan kepada beliau tu dia akan sampai direct pada kita. Kalau bagus, Alhamdulillah. Kalau tak bagus, kita tahulah kat mana yang kita perlu improve. Sebab ni semua dulu adalah staff dia dulu, dan I believe dia akan cakap apa dia nak cakap lah, tak selingkuh-selingkuh. Okay, so be prepared lah, because he will definitely, kalau kata lalu ke nak singgah mana-mana hospital ke, I will not stop him lah. Dan tengok pada cara gaya dia tu, dia memang easy going sikit, kurang protokol lah. Okay, maknanya sama lah kita dua kan. So nak lalu dah singgah, so to me that's a good sign lah. Okay, pengumuman yang kedua ialah kita punya ketua operasi Ramlan Awali telah pun resign. Okay, last day dia adalah hujung bulan ni, dan di atas pemberhentian beliau, kami pihak HQ sedang finalize dia. Tapi sementara kita finalize tu, dia our head of operations, acting operations will be Jeffrey lah. Semua kena ada kot. Ada tak kenal Jeffrey ya? Okay, so Jeffrey will be the acting head operations, and we will officially buat announcement by next week ke, something like that. Okay, so I hope that all of us will continue untuk memberikan kerjasama kepada Jeffrey, dan seperti mana yang kita beri kepada Ramlan, Iqbal dan mereka itu dahulu lah. Okay, sebab I believe kita ni tidak ada sikap dengki, hasad, marah-marah apa semua, tidak. Masa zaman Haji Fakri ni ya. Haji Fakri dulu pun tak ada masalah, Cik Zul naik pun tak ada masalah. So it has got to be better lah. Okay, setiap orang naik yang baru tu has got to be ada improvement. Tapi cara setiap orang tu berbeza lah. Okay, management style setiap manusia tu berbeza. Okay, kita sebagai ayah pun, cara kita didik anak-anak kita pun lain. Bila kita jadi atuk esok-esok pun, cara kita tengok layan cucu kita pun lain. Memang ada double standard. Okay, kalau siapa di sini kalau cakap bila dapat cucu tak ada double standard, sama dengan jadi ayah, menipu lah. Kita pun dapat cucu, kita tengok macam mana. Okay, so every way of management tu adalah berbeza. Alright, so but yang penting adalah matlamat je lah. Apa matlamat syarikat, dan semua yang menjadi kepala ataupun ketua ni adalah untuk mendukung cita-cita ataupun matlamat syarikat tersebut lah. Okay, there's no hidden interest, tak ada agenda tersendiri, semuanya adalah untuk kebaikan syarikat. So kalau itu kita pegang, insyaAllah. Okay, so itu dua pengumuman utama yang saya nak sampaikan, dan kesempatan yang saya ada selama ada 2 jam lebih ni, semua dah gerur kan. Okay, saya juga nak mengingatkan lah, kita ada core values kita, iaitu 2PCIT. Apa dia PCIT tu? P yang mula-mula apa? Professional dulu kan. Lepas tu 2 orang je, 2 orang, yang lain tak tahu. Lepas tu C, lepas tu I, Innovation. T, okay, semua tahulah sebab ada, tapi tak, saya bangga sebab tak ada duduk tengok dia punya badge kat baju kan, mana yang kita hafal, kita ingat lah. Okay, tapi setakat ingat apa dia PPCIT tu tak cukup lah. Kita kena simpan dalam diri kita. Dan benda ni bukan benda yang baru, bukan benda yang kita tak pernah tengok, bukan benda yang tiba-tiba jatuh dari langit yang kita perlu belajar. Ni bukannya jenis yang tiba-tiba orang datang, okay, E sama dengan MC squared. Apa kebondo tu? Tidak. Okay, dia cuma kita dididik dari kecil, semua kita dididik untuk jadi profesional dari kecil. Kalau semua nak soal saya, siapa sini sekolah tak habis sampai form 5? Semua habis kan? Sekolahnya sampai tingkatan 5 kan? Okay, so maknanya kita sepanjang kita pergi sekolah tu, kita soal belajar yang profesional lah. Pergi sekolah, balik sekolah, belajar tak belajar nombor 2. Okay, pergi balik tetap pergi balik. Okay, masuk pagi pukul 8 ke 7.30 ke, tak masuk langsung ke, tapi pergi.
Okay, mak tahu kita pergi sekolah. Sama ada sampai ke sekolah ke tidak, nombor 2 lah kan. Tapi kita pergilah. Okay, so pada pandangan mak bapak kita, oh anak aku pelajar yang profesional, pergi sekolah pagi pukul 7 walaupun monteng kat mana. Okay, itu saya tak mahu lah. Seperti kita pun passionate. Okay, kita pergi, kita belajar. Yang belajar, yang tak belajar pun passionate juga. Passionate dalam monteng. Okay, so semua PPCIT ni ada positif dia, ada negatif dia. You can be a professional worker, you can be a professional kaki tuang lah. Tetap sama, okay? Tapi baiklah kita buat yang baik lah agar kita jadi professional kaki monteng kan. Senang professional kaki monteng ni, saya belajar. Okay, caring pun kita ada caring yang baik, caring yang tak baik. Okay, caring yang baik kita balik rumah, kita supaikan caring kita kepada anak-anak kita, isteri kita, kepada staff juga. Kita pun ada caring yang tak baik, di mana kita sampaikan caring kita pada girlfriend kita yang walaupun kita ada anak isteri kat rumah. Benda dah ada positif negatif on both sides lah. Okay, it's just that kita manusia, kita ada akal, ada fikiran, kita fikirlah apa yang sepatutnya kita buat, apa yang terbaik untuk kita buat. Dan dalam kesempatan ini juga ialah konsep di mana rezeki yang kita ambil tu, rezeki yang kita terima dari syarikat tu adalah rezeki halal. Okay? Sebab kita nak bagi makan anak bini, alright, dan dalam hadis pun, dan hadis yang Quran cakap kalau ada rezeki yang tidak halal tu akan jadi darah daging, maka hidup kita tak berkat sampai ke bila lah. Okay, so dalam mensucikan harta-harta kita tu, setiap ringgit yang kita dapat tu masing-masing ada hak dia. Saya sangat percaya kepada hak dia. Kita dapat RM1, hak kita mungkin 20 sen je, 80 sen tu hak orang. Okay, tapi kadang-kadang kita tak tahu, kita simpan yang hak orang dalam poket kita sendiri. Okay, dari segi syarikat pun sama. Kita cuba untuk dapat keuntungan yang lebih, tapi yang jadi mangsa, I will not say mangsa lah, tapi yang tersepit adalah staff. So contoh dia nak training tak lepas, apa semua. Memang company akan dapat profit lebih, tapi whether we realize or not, dia akan terbalik, kita akan dapat satu musibah di mana yang kita simpan tu terpaksa dibelanjakan juga. Okay, tapi kalau kita buat seperti mana kita janji, amanah yang diberi pada kita, insyaAllah kalau kita patut dapat 20 sen, kita tetap dapat 20 sen. Okay, kalau kita ada innovation sikit ke dan jadi dah 30 sen, Alhamdulillah. Tapi bukan dengan kita shock change orang lah, bukan dengan kita menganiaya orang untuk dapatkan lebihan 10 sen tu. Okay, so saya haraplah kita jadi seorang yang berdedikasi, yang amanah dalam tanggungjawab kita lah. Okay, sebab itu yang sebenarnya paling penting lah. Kalau setiap dari kita mendukung benda tu, insyaAllah company pun akan lebih maju. Okay, kita akan buat benda dengan ikhlas. Bila benda ikhlas tu akan nampak di riak wajah kita daripada apa yang kita buat. Okay, kalau tak ikhlas boleh nampak. Dari sini pun saya boleh nampak siapa ikhlas kat sini, siapa tak ikhlas. Ada yang tak ikhlas kat atas sini? Tak kaku lah. Alright, so so setiap benda yang kita buat tu, apa yang berlaku tu ada hikmah dia, ada sebab daripada yang berlaku lah. So balik kepada 50 tahun Faber ni, bagi yang tidak tahu, pada 31 bulan Mei yang lepas 2013, Faber genap 50 tahun. Okay, to bring things into perspective, Faber-Castell Malaysia, bukan Faber-Castell. Faber-Castell Malaysia baru 35 tahun, menyambut ulang tahun dia ke 35 tahun ini. Malaysian Airlines 40 tahun. Okay, Maybank lama sikit lah. Maybank 1960, 53 tahun. Congi Bank 100 tahun, RHB 100 tahun. Okay, tapi apa yang berbeza di antara Faber Group, Faber-Castell, Maybank, MAS ni ialah MAS dulu masa dia lahir nama dia Malaysian Airlines System. Okay, lepas tu jadi Malaysian Airlines, lepas tu jadilah seperti yang kita kenal MAS sekarang ni. Maybank 100 tahun lepas adalah Congi Bank, lepas tu dia merge dengan RHB, dengan bank utama, dengan Sign Bank, apa semua jadilah RHB Bank hari ni. Okay, Faber-Castell memang datang daripada overseas, memang multinational company lah. Faber Group, dulu Faber Group, 50 tahun kemudian pun Faber Group juga. Okay, so umpama kalau nama kita dilahirkan nama Ali, masa kita umur 50 tahun, nama kita tetap Ali. Okay, so despite what goes on sepanjang 50 tahun yang lepas, Faber kekal nama Faber. Okay, dia adalah subsidiary Faber Hanoi lah, Faber Sheraton lah, Faber Merlin lah, apa semua tu adalah Faber Medicine, Faber Prestige. Tapi Faber Group kekal sebagai Faber Group. Okay, kalau orang tanya apa maksud Faber tu, mana datang nama Faber, pada boleh jawab? Saya rasa tak ada kot. Kalau kita tengok history Faber pun, tak ada orang beritahu kita Faber tu sebenarnya datang dari mana, apa nama Faber tu sebenarnya datang dari mana. Pun tak ramai yang boleh bagi tahu lah. But the fact is we remain as Faber for the past 50 years. Okay,
So kita ni adalah staff yang di dalam company yang berusia 50 tahun. So kita hendaklah membuat perwatakan yang seseorang staff yang dalam kami yang 50 tahun lah. Siapa sini 50 tahun? Dan 50 tahun angkat tangan? Lebih 50 tahun 50 tahun ke atas. Okay. Kalau kita tengok perwatakan abang-abang kita 50 tahun ni, dia tidak tergija-gija, terlompat macam orang muda. Okay? Dia bawa diri sebab dia kata saya dah berusia, orang mana saya seorang yang bermata. Begitulah juga company. Oh, Faber dah 50 tahun, jadi staff kita sebagai staff pun walaupun muda, walaupun berusia, hendaklah membawa diri sebagai seorang orang yang hidup dan bekerja dalam company 50 tahun. Okey. Dan antara saya rasalah kalau kita buka annual report pun banyaklah Faber punya kejayaan yang kita tulis tu, tapi saya rasa kejayaan paling utamalah yang tidak tertulis dalam mana-mana annual report kita ke dalam sejarah ialah saya rasa pada tahun 2002-2003 yang lepas pun dah 10 tahun dah, Faber dilanda krisis lah. Kalau siapa-siapa ingat di mana kita ada kekangan kewangan, hotel kita kurang menjadi dan beberapa perkara lagi lah. At that point of time, it was a junction. Saya rasa masa tu Datuk Nurizah kot. It was a junction whether kita nak jual Faber punya aset ataupun kita nak buang kita punya staff. Okay. At that point of time, kita ada about 3,000 lebih. Masa tu ramai kat 10,000. Sebab kita ada cleansing pun kita buat. Okay, about 10,000 of us. And the company could have just take the easy step. Okay, kita buang separuh, 30%. Kita buang 3,000, kita maintain 7,000. Lepas tu everybody buat kerja 2, 3, 4 orang. Tengok dari, kalau kita tengok dari segi sejarah MAS, dia buang orang. Bila tengah ada masalah. Celcom ada masalah, dia buang orang. Okay, staff dia semua kena lay off. Jadi orang yang biasa satu kerja dia buat oleh 3 orang, kerja tu dia seorang buat 3 kerja. Okay, dan beberapa company lagi lah. Tapi Faber melakukan sesuatu yang tak pernah dibuat orang. Dia jual dia punya bangunan yang dia simpan dia punya orang. Okay, benda ni berlaku 10 tahun lepas. Kalau Faber tidak buat itu, separuh daripada kita dah bilik ni tak ada. Half of us would not be here lah. Okay, kalau Faber decided tahun masa tu adalah untuk okay, you maintain FM, you double up as yang mana FM yang ada engineering background, you jadi FM, you jadi FHE sekali. Yang mana tak ada, you jadi FM, you jadi FHE. Okay, club, satu club cover semua. Helpdesk, satu helpdesk untuk 3 hospital. It was possible, it could be done. Okay, tapi kita punya obligation to the government punya fee pada kita tidak berubah. Ketika tu Faber menghadapi masalah, tapi fee government tetap tidak berubah. KVO naik turun itu that one is normal lah, tapi dia tidak berubah di situ. So komitmen kita adalah untuk 10,000 orang, kita kena commit untuk 10,000 orang. So they took that decision and that's why kita semua masih di sini, yang mana yang abang-abang kita yang lama ni. And 10 tahun, kalau dia tidak buat itu pun Faber akan mati umur 40 tahun, 41 tahun. And yet 10 years later, Faber is still here lah, 50 tahun. Tapi Faber telah kembali kepada masalah lama, iaitu sebuah company yang tidak hutang. So pun masalah juga tu. Okay, Faber Group as of this year is a debt-free company. We don't own any bank, anything. Okay, so bagus adalah bagus, but I would say that at this point of time it's good lah. Right? Cuma lepas ni Cik Zul nak suruh kita hutang nak pindah office lah, tak apalah. Okay, so that there are a lot of things. I hope that kita boleh remember yang what the company is doing for the staff. Okay, ingatkan konsep syukur tu. Kalau mujur, konsep syukur, because as you all tahu, kalau bonus dapat sebulan pun nasib baik dapat bonus. Kalau ada yang tak dapat langsung, kawan kita kat Dedicare tak dapat dah berapa tahun dah. Okay, kita dapat sikit banyak pun kita dapat. Okay, alhamdulillah. Dari segi welfare, sejauh yang mana mungkin kami tolong, kami akan tolong. Okay, kalau tak boleh, cakap tengah-tengah tak boleh. Dan kita sabarlah, sebabnya memanglah bunyi macam di luar tu lagi best. Okay, tapi saya ambillah dari saya, walaupun saya kerja tak lama. Saya grad tahun 1999, saya start kerja tahun 2000. Baru 12-13 tahun saya kerja. Tapi saya banyak kami saya kerja. Dan bila saya first time saya tengok employee handbook Faber, saya terkejut. Macam mana kami benefit macam ni tapi boleh untung dan tetap bagi bonus pada staff dia. Saya agak kagum lah. Okay, this is someone who's coming from outside. Saya pernah kerja oil and gas, saya pernah kerja Dedicare. Saya compare lah, saya tengok benda tu, I'm quite impressed with Faber punya benefits lah. Okay, it's not the best lah. Kalau nak compare dengan Shell, dengan Petronas pun kita more or less there lah. It's not the best, but it is worthy lah. Kita, pada saya berbaloi lah dengan apa yang kita buat kita tu. Okay, so harapan saya ialah
kita boleh kekal menjadikan apa yang beri tanggungjawab, dedikasi kita ada ni untuk continue supaya Faber boleh kekal untuk jadi 50 tahun lagi. Okay, 100 tahun Faber, walaupun mungkin separuh dari kita pun tak ada dah 50 tahun dari sekarang. Kalau yang panjang umur tu Alhamdulillah, yang muda-muda tu rasa ada lagi lah. Tapi yang muda pun paling awal kita start kerja pun umur 20 tahun, 50 tahun lagi dah 70 tahun. So diingat tidak, tak tahulah, but hopefully 100 years from 50 years from now pun Faber will still be existence. Bisnes apa kita buat tak kisahlah. Alright, and the only way that we can continue to exist untuk 50 tahun lagi adalah daripada tuan-tuan dan puan lah. Saya boleh cakap je, okay, kalau balik keluar pintu je apalah, apa dah tahu kan. Saya tak boleh buat apa juga. Okay, saya punya modal ILO je. Itu je modal saya. Okay, yang bodoh-bodoh suka duit saya. Alright, saya pun makan gaji juga. But modal saya ILO, harapan saya dengan ILO yang saya tak seberapanya ni, macam bina anak orang kan. Kita boleh sama-sama membuatkan Faber lebih maju ke hadapan lah. Alright. Dan yang tinggal sekarang is actually untuk menaikkan nama, biar orang kenal Faber tu siapalah. So saya dengan pihak corporate corp pun sedang plan something supaya orang kenal sikit lah Faber ni siapa. Alright. Dan banyak juga perkara-perkara baru yang kita akan lakukan moving forward. Okay, dan salah satunya bagi yang tak tahu lagi, sebab saya ada yang first time saya jumpa hari ni pun ataupun baru nanti, ialah saya selalu mendapat komen tentang uniform yang tuan-tuan pakai. Ada yang kata saya ni macam pakai bendera Indon, merah putih kan. Tuan Faris, kalau saya letak bintang dengan bulan dekat collar, saya dah jadi Singapura. Okay. Merah saya ni, baju ni bila basuh 3-4 kali, merah dia dah jatuh. Malu lah nak pakai kalau ada official function. Itu adalah antara komen-komen yang saya terima lah. So, dia ada dua jalan lah dapat. Satu ialah okay, kita design baru, kita bagi pakai lah. Tapi saya nak buat cara lain sikit. Saya dah discuss dengan HR, kita akan buat uniform design competition. Okay, kita HR dengan finalize, kita akan keluarkan satu competition yang tuan-tuan sendiri design macam mana colour uniform yang tuan-tuan nak. Okay, apa nak colour, kalau sini merah, hitam, putih, kuning ke, kalau dah nak hijau kuning, benda-benda macam tu. But the fact is, letak ada poket dekat lengan ke, poket kat belakang letak pedang samurai ke, apa semua tu, it all is up to you to design lah. Alright, because pada saya tuan-tuan akan pakai, bukan saya seorang je pakai, tuan-tuan akan pakai, and you must be proud of the uniform that you wear. Alright, kalau kita tengok askar kan, pernah nampak tak askar punya uniform sedikit? Kita tak pernah tengok pun askar tu, kalau dia pergi kedai walaupun lepas dia tugas, dia buat keluar baju dia. Okay, baju dia sentiasa tak in. Kalau dia duduk kat luar, dia pergi hari sukan, dia tengok dia punya baju, dia akan tak in dengan tracksuit dia tu, dengan kasut dia apa semua. Memang berdisiplin lah, because dia bangga dengan uniform yang dia pakai tu. Okay, dia pergi train. Kita pun kena macam tu. Kita ambil saya rudah, boleh ambil pakai, pakai. Tapi tidak. We're gonna make a difference. I think tak banyak company yang bagi peluang staff dia pilih uniform macam mana nak pakai. You are free to individual nak submit ke, you nak bagi cawangan-cawangan, okay, River prepare dia sendiri, HBUK prepare satu design submit sebagai HBUK punya design ke, ataupun kalau Cik Zul nak buat, okay, kita semua yang masuk-masuk, kita buat shortlist sama kita, Arwah Perak satu design semua keluar ke, terpulang. Okay, as it is, apa yang datang, walaupun satu design, dua design, satu tak boleh lah, 2 design ke, 3,000 design ke, dan kita akan keluarkan semua list ni kepada semua staff, dan kita buat undian. Kita buat macam anugerah bintang popular tu. Kita buat keluar first list dulu, pilih the top 10 tu, kita buat keluar balik. So the best design from that, or the most popular design from that akan dipilih. Okay, so kalau in the end yang keluar colour macam pelangi, jangan salahkan saya. Okay, tuan-tuan yang akan pilih. Dan design tuan-tuan, dan kita secara undi yang transparent, secara ramai-ramai pun pilih, adalah secara majority. Okay, kita akan buat secara demokrasi lah. Bukan lagi hujung tahun, awal tahun dapat uniform sepasang, oh lah, kalau ni lagi, rasa macam Indon. Tak. Okay, kita dah ubah sikit lah. So these are things of being innovative lah. Alright, so you have a say, katalah yang design tu, you yang design lah, you pakai hari kat rumah, ini uniform ni, abang yang design ni dulu ni. Ataupun Arwah Perak ni kita sama contribute design ni. So that is sense of proud lah. Right, pride lah itu. So dia ada uniform, t-shirt pun kita akan buat, ada banyak lah. So all this ni, cuma yang kita pegang history lah, material kita akan decide lah. Okay, tapi dalam kita design juga, please bear in mind, colour merah memang cepat luntur. Okay, kalau you tengok kereta warna merah kat showroom memang sangat cantik.
Tapi keluarkan kereta yang sama warna merah, warna hitam, warna biru ke warna apa sekalipun, 2 tahun lepas tu kereta merah tu akan nampak lebih luntur daripada kereta hitam, biru semua tu. Okay, it's the pigment dalam colour merah tu yang menyebabkan dia cepat luntur sikit lah. Alright, so just nak mengingat lah. Tapi I'm not stopping you untuk pakai dari perak ke yang Kedah ke polis-polis dia. Itu terserah masing-masing lah. Okay, I will not influence macam mana you design uniform, but you design lah. This is where the creativity will come in. Okay, tapi harapan saya ialah ada submission. Okay, kalau tak ada submission, saya akan sangat kecil hati sebab kita bagi peluang tapi tidak ada. Dan maknanya saya kata kita bagi peluang tapi you are not taking this opportunity lah. So macam mana kita nak bagi opportunity yang lain. Alright, because we are not shareholders of the company. So kita only way is to contribute by this lah. Alright, so I hope that portion kita boleh buat lah. These are some of the things nak jadi for innovativeness lah. Okay, balik kepada Faber 50 tahun. Dalam 50 tahun ni kita nak fikirlah kita nak buat apa sebenarnya. Mula-mula apakah yang kita nak buat yang boleh benefit ramai-ramai staff ni untuk meraihkan 50 tahun Faber. Okay, kalau kita sebenarnya nak masuk 50 tahun kita dah malu tak nak celebrate birthday kan. Tapi sebab company ni to be 50 years old is a big achievement lah. Okay, so mula-mula kita fikir kita buat satu jamuan makan besar. Kita panggil makan sedap, buatlah apa, kita buat apa jenis apa yang betul lah. Tapi fikir balik, makan sedap macam mana pun 2 hari lepas tu makanan yang sedap tu akan masuk dalam jamban. Okay, habis lama dah tu. Kalau yang sebelit seminggu lah. Okay. Kalau kita buat kita buat family day lah. Panggil semua hore-hore, seronok apa semua ni. Okay, seronok-seronok habis hari, lepas tu 3 hari MC. Okay, so sama ada kita ingat kita seronok sehari atau kita MC 3 hari. So kita fikir the group, Cik Anan and the senior management decide kita bagi sesuatu yang boleh diguna oleh semua orang lah. Okay, dan semua orang pakai. At least 80% of us pakai lah. Dan yang tak pakai, patutnya mula-mula lah, belajar-belajar lah pakai. Okay, so kita decide untuk memberi setiap staff Faber Group ni seutas jam tangan. Okay, jam tangan tu pula kita fikir kita nak bagi yang design sangat cantik tapi cap ayam, ataupun bagi design yang cap ayam tapi design yang entah apa-apa tapi ada brand. So fikir kita design untuk bagi seutas jam tangan yang dibuat di Switzerland. Sebab tu lambat sikit ni kita hari ni boleh bagi. Dia brand dia saya tak tahu lah, saya pernah dengar lah, anak-anak saya selalu sebut brand Swatch lah. Swatch. Alright, so setiap orang akan dapat seutas jam Swatch, color Faber lah, goldish brown. Dan I always like to say I save the best for last. So sebabkan Perak is the best region, so Perak last kali lah saya bagi. Okay. Hari Isnin lepas saya dah bagi kepada Alustar, region KPP. Hari Selasa malam kebetulan Cik Anan ada di KK, dia telah bagi pada semua FM di Sabah. Hari Rabu saya ke Kuching, saya bagi pada Kuching. Dan hari ini di hari Jumaat di Ipoh lah untuk zon Perak. Okay, saya dan kita pun boleh buat shortcut je sebenarnya. Okay, bagi pada zon turun KL, bagi kat zon you distribute lah. Tapi we feel it's not right lah. At least sama ada saya atau Cik Nan should be the one that's giving it to you. Okay, saya tidak boleh bagi kepada setiap 3,700 orang. Jadi saya wakilkan kepada semua FM dan FM semua balik sampaikanlah salam pihak HQ kepada staff sekalian. Dan kalau nak bagi setiap satu saya nak bagi seorang-seorang boleh, saya boleh. I can go around and do that. Tapi lambat. Okay, pada time sampai orang lain dah habis pakai 2 minggu, kita ni tak dapat lagi. Okay, so I think this is way of fast track lah. And satu lagi sejarah ditempa ialah cawangan dapat dulu. Okay, saya rasa tak pernah dalam sejarah mana-mana syarikat kalau satu nak bagi, kita bagi cawangan dulu, HQ dapat kemudian. HQ cuma akan dapat pada 27 hari bulan, minggu depan. So kita dah pakai seminggu dah tahu pakai, HQ baru first time tengok. Alright, so we are doing this lah. And kita pula tidak mau ada anak tiri yang berbising minggu ni, tak. This whole week memang kerja saya bagi jam. Alright, bukan bagi jam saya lah, bagi jam. Okay, so memang tugas saya minggu ni memang kerja bagi jam. So we will give it to all of you. Hopefully yang mana tak pakai jam, start dah pakai jam. Yang mana ada dah 10 jam kat rumah tu, rotate lah. Bukan nak suruh pakai satu tangan kiri, satu tangan kanan. Itu nak bodek pun pada-pada lah kan. Okay. Tapi rotate lah jam. Cuma harapan saya ialah zon Perak ni saya belum habis cover lagi. Saya akan start cover dalam bulan 7 ni. Banyak bulan ni habis cover. Harapan saya ialah ketika saya
ke Cawangan tu make sure semua pakai jam yang kita bagilah. Jam raya tu kan. So pakailah jam tu yang ketika saya melawat Cawangan lah. Lepas tu nak simpan kat rumah, dalam PC ke, dalam frame ke, pulang lah. Tapi bila saya lawat Cawangan tu pakailah. Saya tahu jam dia boleh pakai lagi. Okay, jam tu pula biasa ni Puan Hasniah akan beritahu. Saya ambil lah dia punya skrip dia. Jam ni lain daripada yang lain. Dia kerana Swatch adalah jam Swatch yang lain daripada lain. Warranty 2 tahun. Okey, kalau ada apa masalah carilah kedai-kedai Swatch di Ipoh ni, pergilah warranty dia, dan dia ada alarm. Yang sebenarnya saya tak pernah jumpa lagi jam Swatch ada alarm, tapi jam Swatch ni ada alarm. So cara nak pakai semua ada dalam YouTube, adalah apa, dan dia akan forward kepada tuan-tuan perempuan lah macam mana nak guna jam tu. Dia jam biasa je, dia jam pulas tapi dia ada alarm. Yang saya sendiri pun tak dapat lagi lah. Okay, tuan-tuan perempuan dapat dulu. Dan saya harap dengan ini bolehlah, tak banyak sebenarnya. Jam tu nak kata sangat mahal pun tidak, nak kata cap ayam murah pun tidak, tapi kita ada 3,700 orang. Okay, kalau satu jam tu RM10 dah RM37,000 kan. Kalau RM100 RM370,000, kalau RM200 nak RM140,000. Macam itulah lebih kurang kita kira. So it's not huge tapi not cheap. Alright, but I think something yang semua orang kenal lah. Most of us would have known apa tu Swatch, dan kalau rosak pun tahu mana nak pergi, boleh ni tukar tali ke apa semua. Dan itu adalah ucapan terima kasih kepada syarikat, kepada tuan-tuan dan perempuan di atas kita punya loyalty for the past 17 years lah. Paling lama pun 17 tahun, 18 ada 20 tahun di sini bersama-sama kita. And I hope you will wear that with pride, and you wear uniform with pride, and buat kerja dengan sebaik mungkin lah. Okay, kalau ada rezeki umur 60 tahun mungkin bagi benda lain pula, tak tahulah. Kalau kita semua ada lagi kan, yang mana ada lagi, yang mana tak ada tu tak ada lah. Okay, tapi sekurang-kurangnya 50 tahun adalah, because kita Faber does not have this long service award. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita tak ada. Okay, whether we want to do it or not, we have yet to decide. But at least Faber ni asal balik 50 tahun kita bagi ni lah. Okay, so pesan saya yang boleh dikatakan tak akhir lah kot untuk hari ni lah kan, tak akhir bila ialah I hope that kita boleh appreciate apa yang kami buat pada kita. Okay, tekanlah sikap yang saya selalu tekankan mujur tu, ikut viewers. Okay, sebelum kita ada kerja, gaji kecil besar pun kita ada kerja, and apa sahaja kerja kita buat, rezeki kita dapat tu make sure yang dia berkat. Okay, buatlah dengan sepenuh tanggungjawab, ikhlas dan amanah, dan keberkatan tu akan datang. Dan bagi yang tak pernah dengar lagi, ialah hari ni hari Jumaat, udah-udahlah kita boleh lalu tabung depan kita tu, seluruh poket cari duit sikit, duit orang Kelantan ada duit sekali, duit shilling, apa saja balance dan duit shilling kita masukkan dalam tu. Cubalah kita buat satu pendekatan di mana balik nanti ambil kalkulator, buka telefon kita, kalkulator berapa gaji aku sejam. Okay, kita pergi sembahyang Jumaat tu 2 jam. Okay, dalam 2 jam tu sebenarnya gaji dibayar tu. Kita company bagi duit, bagi bayar gaji 2 jam untuk pergi dengar orang celoteh. Bagi dengar khutbah Jumaat di masjid. Alright, sejam tu memanglah untuk makan. Mungkin memang kita tak hari kita dapat, tapi sejam lagi untuk menimba ilmu. Menimba ilmu pun dapat duit ni, dapat gaji. So apa salahnya kita kira berapa gaji kita sejam, amount tu lah kita masukkan dalam kotak yang lalu depan kita tu. Sebabnya kita berterima kasih bagi balik rezeki itu atau zakah lah pada orang lebih memerlukan atau orang yang perlu gaji kita sejam yang kita dapat dengan menimba ilmu tu. InsyaAllah kalau kita buat macam tu, kalau selama ni tiap minggu, tiap bulan anak kita sakit, hujung bulan je asyik tak cukup duit, makan tak cukup, apa dia buat tu, insyaAllah mungkin itulah keberkatan, the last bit yang kita lupa nak buat. Okay, memanglah kalau kita tengah makan kat kedai makan, orang datang minta sedekah, kita tolak tepi apa semua, tak apalah. Tapi because kita tak tahu benda tu pergi pada siapa. Tapi kat masjid kita tahu pergi ke mana kan. Setidak-tidaknya dibayar untuk bil elektrik masjid, tukar kebun masjid ke, tukar sapu masjid ke, bayar bil air ke, sekurang-kurangnya kita ada tu lah. So ada 10 benda yang kita buat yang benda tu akan kekal, yang dalam Quran tulis 3. Okay, jadi insyaAllah sepusin-sepusin kita masuk tu akan lebih berkat rezeki kita dapat lah. Okay, dalam sejam tu memang kita tahu pergi masjid, yang pergi masjid lah. Yang tak pergi saya tak tahulah, saya tak mau badai kan. Tapi kalau kita munting dalam seminggu tu adalah sejam ke, tak berkat dari rezeki kita tu, so insyaAllah kita bagi balik lah. Okay, itu saja dari saya. Saya
Saya memang pantang pakai mic sebenarnya. Tapi saya hari ni adalah function tu. Saya akan pergi hospital-hospital yang saya tak pergi lagi. Saya rasa perak ni saya baru pergi satu je kot. Ipoh je. Tiga lah. Ipoh, HBUK dengan MKAI. Okay, yang saya Ipoh. Lainnya saya belum pergi lagi. Tapi insyaAllah kalau tidak ada aral, selewat-lewatnya hujung bulan 7 ni saya akan cover semualah. Kalau ikut plan pada Cik Zul tu. Dan saya juga cakap dengan Cik Zul, saya bulan puasa saya nak jalan juga. Dan insyaAllah yang ada 2 hospital kot, saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan buka puasa kat sana lah. Okay, sebab tempat macam Ipoh dengan HBUK ni dia boleh buat jamuan minum petang. Kalau Ipoh dia ada jamuan tengah hari, MKAI dia ada minum-minum air kotak, ya Simak. Untuk yang tu kita akan cuba buka puasa bersama lah. Alright, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.